إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أشهد أن لا شريك له إله الأولين والآخرين له الملك كله وله الحمد كله وله الشكر كله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد أولاد آدم أجمعين
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan sidang muslimin sekalian supaya kita sentiasa mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sebenar. Marilah kita sama-sama melaksanakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan meninggalkan segala bentuk tegahan dan larangannya supaya kita memperolehi kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Agar kita sama-sama menjadi hamba-hamba yang semakin condong dan cenderung kepada segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita dimatikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menyerah. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah bertajuk pendidikan anak-anak tanggungjawab bersama. Dalam tahun baru yang mana baru berlalu 3 minggu persekolahan anak-anak, dalam keadaan yang agak sibuk, ibu bapa mengiring anak ke sekolah dengan tujuan agar anak menjadi manusia yang berguna pada masa akan datang. Sedar ataupun tidak, belum tentu anak itu akan dapat menyelamatkan kita daripada kejayaan yang dipanggil kejayaan akhirat. Kemuncaknya ialah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ayat yang ditulis di dinding-dinding proton jenazah, antaranya disebutkan oleh Allah, barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Inilah orang-orang yang berjaya pada pandangan, pada perspektif Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai hari ini anak-anak masuk dalam universiti berjawatan tinggi, tidak ada rasa hormat dan kasih kepada ibu bapa yang telah bersusah payah membesarkannya, ibu yang melahirkannya. Apa yang dibalas tak setimpal dengan apa yang diberikan kepada anak tersebut. Kerana cara memikir pandangan kejayaan pada hari ini, apabila anak bergaji besar, berjawatan besar, masuk universiti, itu kejayaan pada pandangan manusia. Tetapi anak gagal untuk membawa ibu dan ayah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu kita mengambil semangat Rabiul Awal, bulan Rasulullah dilahirkan. Rasulullah membawa contoh terbaik bagaimana mendidik, menterbiah anak-anak, agar anak-anak yang kita kasih, yang kita sayang, boleh membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara hadis yang biasa kita dengar, Rasulullah memberitahu kepada kita, hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak kamu dengan 3 perkara penting. Wa ala hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'ani fi dhilli arsyillahi yawma la zilla illa dhillu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Hadis riwayat At-Tabrani. Didiklah anak kamu 3 perkara. Didiklah anak kamu kasih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kerana dalam tubuh Rasulullah terdapat suri contoh terbaik dalam kehidupan untuk kita ambil, kita amalkan, berjaya bersama Rasulullah dan para sahabat. Justru itu Allah menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam suratul Ahzab ayat ke-21 Allah menyebut, sesungguhnya dalam batang tubuh Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik untuk kamu ambil, kamu tiru, kamu jalan, amalkan dalam kehidupan kamu untuk berjaya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali baitihi, dan cintalah kamu kepada keturunan saudara mara Rasulullah, kerana mereka orang-orang yang pernah dididik, ditarbiah oleh Rasulullah, yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam didik anak-anak kamu itu membaca Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang menghafaz Al-Quran pada hari kiamat di padang mahsyar yang tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, akan bersama dengan para nabi Allah dan juga para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran dan pendidikan tidak boleh tidak mesti kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penekanan demi penekanan dalam membentuk peribadi dan akhlak. Walaqad bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis daripada Abu Hurairah yang diterawatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak yang terbaik. Apakah itu akhlak? Akhlak ini ialah perbuatan, fi'il, perangai yang dilakukan oleh manusia, itulah akhlak. Dan Nabi datang menyempurnakan akhlak ataupun perbuatan yang manusia dah biasa buat. Makan, minum, bekerja, berjalan, berniaga, berekonomi, berkahwin, memerintah negara, itu perbuatan, itu akhlak. Dan Nabi datang menyempurnakan apa yang manusia dah biasa lakukan. Wahai manusia yang mengaku beriman, yang terbaik kaedah dan cara aku. Mendidik anak terbaik, cara aku. Menguruskan negara terbaik, cara aku. Pakai baju yang membawa kepada pahala dan syurga, ambil cara aku. Itu maksudnya menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Dan apabila kita sebutkan perkara ini, anak-anak yang kita sebut, yang kita sayang, yang didik di bawah naungan jagaan kita, dibentuk akhlak itu. Yang dibentuk itu ialah akibat daripada acuan ibu dan ayah membentuk anak itu menjadi apa. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tak berdosa. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka kata Rasulullah, ibu bapalah yang mencorakkan anak menjadi kotor, mencorak anak menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, ialah tangan ibu bapa. Anak yang lahir itu bersih, suci, di atas fitrah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak kita kembalikan anak itu keadaan suci, bersih, sebagaimana kita terima di awal pertama anak itu lahir di atas muka bumi. Kalau tidak, kita khianat dan tidak amanah di atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebuah syair menyebut, walaisan nabatu yang butu fi jinan kama salin nabatu yang butu fil falak wahal yurja li atfalin kamal izar tarda'u sudayan naqisat. Hadis syair Arab ini menyebut, tidak sama pohon yang tumbuh di taman yang terjaga dengan pohon yang tumbuh di kebun yang terbiar. Bagaimana kamu nak menghadapkan
Kamu berharap akan lahir anak yang baik, sempurna akhlak, kalau disusukan oleh perempuan yang jahat. Tidak sama anak-anak yang bersembahyang dengan anak yang tak bersembahyang. Tidak sama anak yang berkawan dengan kawan yang bersembahyang dengan kawan yang tak bersembahyang. Tidak sama dengan orang yang pergi dengan kuliah dengan tak pergi kuliah. Tidak sama dengan rumah yang mana dalamnya ada sistem taat, tunduk pada Allah, dengan anak yang membesar tanpa melihat, memandang ibu bapa yang solat, tutup aurat, ada bacaan Al-Quran dalam rumahnya. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Orang itu berada di atas agama, akhlak, perangai, perbuatan sahabatnya. Tengok dengan siapa dia bersahabat, tengok dengan siapa dia berkawan. Justru itu mimbar pada tengah hari ini menyebut, tidak dapat melahirkan anak yang baik, pendidikan yang baik, kalau tidak ada beberapa perkara yang mesti kita perolehi, yang mesti kita ikut dan kita patuhi. Yang pertama, setiap ibu bapa perlu memberikan pendidikan agama dan fardu ain kepada anak-anak mereka semenjak dari kecil lagi. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina. Suruh anak kamu bersolat umurnya 7 tahun. Ada seorang pelajar berumur 24 tahun. Apabila masuk kelas agama pukul 8 pagi, saya bertanya, tak solat subuh ke? Dia menjawab, siapa ustaz nak menegur saya supaya menunaikan solat subuh? Saya tidak pernah melihat ibu dan ayah saya bersolat sejak saya dilahirkan. Siapakah ustaz? Pendidikan daripada rumah yang membawa, rumahku bukan syurgaku, tetapi rumahku ialah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Peribadi kita tengah hari ini perlu ada kefahaman didikan agama, pergi keluar, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Inilah asas dalam membina usratu muslimah, keluarga Islam. Yang kedua, dalam membina keluarga Islam, carilah calon-calon menantu yang ada ciri-ciri yang disebutkan, digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaju fi hijris salih fa'inal irqa dassasun. Kawinlah daripada keturunan yang baik, kerana air mani itu mempengaruhi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bukan agama sebagai keutamaan. Memilih calon-calon menantu hanya pandangan material, kebendaan semata-mata, tanpa memikirkan solat atau tidak, tutup aurat atau tidak, boleh baca Quran atau tidak. Yang ketiga, ibu bapa mestilah memberikan pendidikan yang seimbang pada anak-anak dalam kehidupan dia menjadi orang Islam yang seimbang. Kalau anak kita dia doktor, dia solat, adakah jatuh maruahnya? Anak kita cikgu menutup aurat, adakah kurang nilainya? Anak kita kerja mengangkat sampah dengan alam flora, kita meninggal dunia, dia boleh jadi imam solat jenazah, dia boleh mandikan kita, kafankan kita, usung keranda kita ke kubur, dia boleh mendoakan kita, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa kedua orang ibu bapaku, rahmatilah ya Allah kedua-duanya yang telah mendidik aku masa kecil, dia hantar aku sekolah pusat asuhan tunas Islam, aku tahu berdoa, aku tahu bersolat, ya Allah ampunkanlah dosa kedua-duanya. Doa ini sahabat-sahabat sekalian sampai ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanggungjawab ibu bapa mencari pemimpin-pemimpin yang bertakwa untuk menghasilkan pulangan-pulangan rezeki yang halal. Sama macam yang kita baca hadis tadi, mengangkat tangan, makan yang haram tetapi ditolak walaupun bermusafir.
wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, menyebabkan doa terhalang. Yang kelima, masyarakat. Rasa sayang pada jiran kita sebagaimana sayang pada diri dan keluarga kita. Anak mereka, anak kita, anak mereka mengambil berat perkara-perkara yang tak baik kalau berlaku. Mengambil berat rasa sayang kalau anak sendiri dapat kebaikan, maka anak mereka perlu kebaikan. Sama-sama membangunkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, perlu ada sistem yang mengatur. Perlu ada undang-undang yang boleh menjaga keselamatan anak-anak dan negara dengan sistem yang dipanggil Islam. Kalau tidak, dia tidak menghasilkan kebaikan yang disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, damai, yang berkat, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebuah negara yang berjalan di dalamnya titah perintah Allah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita mendapat tempias kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersungguh-sungguh dalam tahun baru ini, bersemangat mendidik anak-anak kita, bersungguh-sungguh menyusun program hidup keluarga kita, hari agama, hari keluarga, bawa ke masjid, bawa ke surau, isteri dan anak-anak mengimarahkan program-program yang dibuat oleh masjid ini dan masjid-masjid sekitarnya agar kembali hidup. Bila anak kita, dia faham bahawa mak ayah dia itulah tanggungjawab dia dunia dan akhirat. Kita nak kita meninggal hari ini, anak kita tanpa segan silu berdiri di hadapan Tuan Imam, jenazah ini ayah saya berhak ke atasnya, saya nak solat jenazah, saya jadi imam. Ini yang kita nak lahirkan. Bukan bila kita meninggal, anak kita tak tahu apakah fardu ain, fardu kifayah, tidak tahu ke mana nak bawa ayah dia, tak tahu ke mana bawa jenazah ibunya, kerana anak kita jauh daripada masjid, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Masjid dengan rumah dekat, yang jauh perasaan kita, Quran dengan kita dekat, yang jauh nafsu kita tak gemar, tak suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu, orang yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifat, maka gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat, bertambah iman kepada Tuhan mereka, jualah mereka bertawakal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون بنا في سبيلك المستقيم اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شريف الدين إذ الشاه ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج اللهم أعدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة لولي عهد الإسلام وتنكو عن شاه ابن السلطان شريف الدين إذ الشاه بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم عدل عمرهما مصلحين لموظفين ورعية وبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة